tu bukan mic, yang tu recorder. Oh, see. Right. Nak pegang ke? Nak letak sini. Tuh. Sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang muda? So, untung kan muda lagi sama sekali. Umur baru awal dalam 20-an, awal 30-an. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya Harun Muhammad Yusof. Nama panel Hamdi. Nama FB Harun Yusof. Jangan pergi dekat FB saya, nanti penuh dengan politik. Takut nanti. IG ada tapi tak aktif. Itu menunjukkan saya orang tua. Sebab your generasi dah tak go to FB, you go to IG. Itu antara dua darjat kita, perbezaan. Profession sebagai property agent sekarang ni, ya. Siapa yang berminat nak buka pintu rezeki, boleh ambil nota nombor telefon saya kat situ tu, ya. Kerja full time juga tapi nak buka pintu rezeki lain. Sebab property ni dia boleh dapat komisen RM3,000, boleh dapat komisen RM15,000, boleh dapat komisen RM30,000. Daripada kosong hinggalah unlimited. Okay. Zaman muda saya dulu saya banyak menulis, so saya bukukan, ya. Daripada 2008 hingga 2013, antara buku-buku saya, ya. Profesion lain juga sebagai aktivis politik, dan sebagainya. Right. Mungkin ada sedikit perbezaan antara slide you all dengan slide yang ni, sebab ada technical issue yang slide you all tu tak masuk kat sini. So saya menggunakan slide awal kami. Okay, tak ada. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan sekalian, rancang wang. Rancang wang ni dia bukan kita nak cerita pasal jadi kaya, ya. Itu bab lain. Bab nak jadi jutawan, bab nak buat bisnes tu lain. Ini bab nak jaga duit kita. Dan kebanyakan kita income lebih kurang RM3,000 je. Mungkin tak miskin tapi tak kaya dan tak mewah lagi. Sebab dalam kehidupan ni kadang-kadang, kalau untuk saya, dia bermula dengan kita susah, zaman universiti, zaman baru kerja, zaman baru kahwin. Lepas susah dia mungkin selesa, income naik lagi, gaji naik lagi, pangkat naik lagi. Lepas selesa dia mungkin dia susah, lepas tu cukup-cukup. Cukup-cukup aja. Ngam-ngam aja. Kalau gaji 25 bulan tu, 24 bulan tu duit tu habis. Okey. Lepas cukup-cukup dia selesa. Okey. Lepas selesa dia mungkin mewah. Lepas mewah mungkin dia kaya. Tapi kalau kita salah urus duit kita, salah disiplin kehidupan kita dalam merancang wang, maka dia akan selalunya sampai level cukup-cukup je. Dia tak akan sampai level selesa dan mungkin level mewah. Itu sebabnya kita perlu merancang. Salah satu cara nak rasa kita ni dah sampai antara level cukup-cukup dengan mungkin selesa lah. Kalau kita tak kerja hari ni, boleh tak kita hidup tanpa kerja untuk 3 bulan ke 6 bulan? Ada tak reserve kita, kalau keperluan kita 2,000 sebulan, ada tak kita punya simpanan 6,000 ke?
Okey, untuk 3 bulan hidup tanpa kerja. Sebab tuan-tuan sekalian, dalam dunia kerja hari ini, bos boleh bagi notis kita untuk berhenti kerja 2 minggu je. Kalau zaman saya mungkin 1 bulan, 2 bulan. Sebab menantu saya kena 2 minggu notis, doom. Dia kata, department nak tutup, out you go. So kita kena sediakan kehidupan kita untuk tak ada kerja kurang-kurangnya 3 bulan. Sebab kalau kita tak ada duit dalam masa 3 bulan tu, kita mungkin jadi sasau, pening kepala. Dah lah kerja tak ada, nak beli top up pun tak ada. Jadi itu antara persediaannya, ya. Rancang wang adalah merupakan fitrah, satu benda yang memang ada dalam Quran secara direct atau indirect, dengan surah Yusuf yang mengatakan, hendaklah kamu menanam sungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut, kemudian kamu ketam pada tangkainya kecuali sedikit dari bagian yang kamu jadikan untuk makan. Maksudnya dia tuai gandum tu, so yang nak makan dia ambil lah, okey. Tapi yang lain tu dia biarkan takai-takai tu. Mungkin tu cara dia untuk simpan, okey, untuk berbulan-bulan, untuk supaya gandum tak rosak. Kemudian datang selepas itu tempoh 7 tahun kemarau yang besar, yang akan menghabiskan makanan yang kamu sedang baginya, sediakan, kecuali sedikit. Kemudian akan datang pula satu dah itu tahun yang padanya orang yang boleh rahmat. Kerja kuat-kuat, tuai, makan apa yang patut, simpan selebihnya. Mungkin nanti akan ada masa kemarau, masa susah, ya. Kerja tak ada ke, sakit ke dan sebagainya. Jadi kemudian akan datang masa senang, akan rasa selesa, rasa mewah dan sebagainya, ya. Tapi ketiga cycle itu tidak akan berlaku jikalau kita tidak menjaga keuangan kita. Rancang juga kita menceritakan akan masa depan, okey. Kita tengok ke hadapan, okey. Sikit Kita tengok ke hadapan. Kita tak tahu masa depan, tapi kita rancang. Sebab dalam kehidupan ni, kalau kita tidak ada objektif atau target, dia mungkin kita tidak akan ke mana-mana. Katalah di sini targetnya, okey. Saya daripada sini, saya nak pergi ke botol tu, saya boleh jalan straight. So apa-apa yang kita fokuskan, dia mungkin sampai tepat pada objektifnya dengan mudah dan selesa. Ada kes yang saya kena jalan sini, jalan ke depan, turun balik, kemudian barulah saya boleh sampai touch botol ni. Bermaksud dalam kita set kita matlamat, tak mesti dia straightforward untuk sampai. Dia mungkin jalan pusing-pusing baru dia sampai. Ada orang graduate 3 tahun study, 4 tahun study terus sampai. Ada orang ambil masa mungkin 4 tahun, 5 tahun sampai graduate. Ada orang dia cakap tak graduate, dia kena kerja dulu. Tapi umur 27 nanti barulah dia sampai untuk graduate. Ada orang dia pergi berjalan macam mana pun dia tak sampai sini, tapi dia sampai kat sini. Dan itu menunjukkan bahawa apa yang sampai kat dia itu adalah satu anugerah daripada Allah SWT, satu yang telah Allah tetapkan. Okey, satu yang dia mungkin tak sangka. Ada yang mengatakan bahawa sesuatu yang mungkin sesuatu yang lebih baik untuk dia ialah perkara yang dia sampai dekat sini. Okey, ada orang tak graduate dan sebagainya, tapi dia boleh mewah, boleh kaya dan sebagainya, ya. Tapi matlamat itu yang perlu kita setkan. Jadi dalam merancang wang, kita nak set perkara tersebut. Ini saya dah sentuh tadi, okey. Pusingan hidup, masa bersedia, masa susah, masa bertahan, masa senang. Kenapa kita nak ada matlamat? Kerana kita ada keperluan keuangan dalam kehidupan kita. Setiap fasa hidup kita, umur 25 perlu duit, umur 30 perlu duit,
lepas tu apa ni maksudnya sekolah, masuk IPT ke, masuk college ke, atau terus kerja ke, lepas tu nak kahwin, beli rumah, ada anak nak sekolah, anak masuk universiti, kita nak holiday ke, kita nak pergi haji dan semuanya. Setiap fasa kehidupan tu ada keperluan kewangannya, ya. Kalau kita tengok dengan teliti, dia menakutkan, ya. Tapi itulah kehidupan dan kita perlu bersedia untuk menuju ke arah tersebut. Capai atau tidak, itu kita usaha, doa dan serah kepada Allah SWT, ya. Kat sini ada belanja rumah, belanja alam kerja, beli perlindungan taraful, beli kereta, hutang kahwin, janganlah berhutang, ya. Beli rumah, belanja anak sekolah, anak masuk universiti, pergi haji bersara. Right. Right, konsep rezeki saya akan bawa tuan-tuan sekalian, ya, kepada beberapa ayat Quran. Sebab ayat-ayat ini adalah penting untuk kita membina kehidupan yang perlu kita pegang, ya. Jadi awal-awal lagi muda-muda tu tuan-tuan sekalian dah tahu, oh rupanya benda-benda ada dalam ayat Quran. Contohnya siap yang lahir ada rezekinya. So jangan takut beranak, ya. Jangan duk terkira-kira berapalah anak berapa orang anak 2 ke, anak 3 ke nanti dan sebagainya. Tidak. Jangan terlalu bimbang. Kalau ramai sangat pun susah juga, ya? Kalau saya, janganlah sampai 2 atau 3, kalau kurangnya 5 atau 6 atau 7 kalau berani. Yep. Saya anak 6 daripada 9 pregnancy, ya. Kalau batch saya yang didedahkan kepada dakwah di masa di universiti, average batch saya Gen X 6, 7, 8. Kalau orang Melayu biasa dia lebih kurang 4, 5, okey, mungkin 3. Okey, generasi you all ni you all akan decide. Sebab dalam kehidupan ni kadang-kadang untuk setiap anak itu ada rezekinya. Dan bila kita sebagai parent dan kadang-kadang kita menumpang rezeki anak-anak. Baru-baru ni ada kawan saya dalam property, anak dia lahir, saya tengok tiba-tiba ada 2-3 closing dia dapat. So dapat dalam 15-20 ribu cash. Okey. Ceritanya saya juga pengalaman begitu pada 2006, ya. 4 bulan saya tak ada sale apa-apa, orang datang nak tarik kereta dan semuanya. Lahir anak yang ke-6 tu, dalam masa 6 minggu saya close 6 biji rumah yang nilai dia masa itu lebih kurang berapa 2 juta. So harga sekarang mungkin dalam 6 juta. So masa tu saya dapat dalam 50 ribu cash tahun 2006. Tapi nampak besar, tapi sebab saya masa tu 4 bulan tu kosong, kering, maka 5,000 tu dia boleh cover 4 bulan yang kosong tu, campur lagi 3 bulan ke hadapan. That's how people kami yang tak ada gaji ni hidup. Tapi the point is that bila sampai masa tu Allah bagi, okay? Untuk anak kita dan bagi kita. Lebih kurang pada 2009 saya nak hantar anak saya ke Mesir, okay? Saya perlukan lebih kurang 6-7 ribu. So saya dapat closing sale satu rumah masa tu 400 ribu, saya dapat lebih kurang 10 ribu. So 6-7 ribu tu untuk anak tu, 3-4 ribu untuk saya beli aiskrim. So itu dia, ya. Setiap anak itu kalau kita perhatikan, kalau you all nak tahu, dan mungkin you all kena balik bercerita dengan ayah mak kalian bagaimana dia punya alunan rezeki dalam mereka menerima anak dan sebagainya. Mungkin boleh nampak, sebab benda ni kena perhati, baru kita nampak akan kebesaran Allah, ya, yang mengaitkan antara rezeki dan anak-anak. Dia kata janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan apa-apa. Maksud jangan over planning, ya. Kalau banyak sangat pun kita mungkin susah nak urus anak dengan career dan keadaan hari ini, ya. Tapi kalau sikit sangat pun dia akan merugikan kita. Kerana
Mempunyai anak-anak ini adalah kita kena kaitkan dengan kepentingan kita di akhirat. Okey? Sebab secara mata kasarnya, mempunyai anak-anak ini adalah satu cabaran. Dengan komitmen masa, dengan komitmen tenaga, dengan penatnya, dengan duitnya dan sebagainya. Tapi itu semua adalah ada kaitannya dengan akhirat. Itu semua pahala. Dan yang keduanya ialah kita memerlukan, apabila sampai satu masa, kita memerlukan doa anak-anak. Okey? Jadi jangan hanya melihat ada anak itu hanya semata-mata number 1, 2, 3 dengan kos membesarnya. Dia kena lihat dari perspektif akhirat dan juga dari perspektif janji Tuhan bahawa anak-anak itu dia memberikan rezeki kepada kita dunia dan akhirat, ya. Kemudiannya Allah memewahkan dan menyempitkan seseorang. Okey, dalam kehidupan kita ini, ya, kita akan berusaha untuk mendapat rezeki yang lebih, ya. Mungkin kita dapat banyak, mungkin kita tak dapat banyak. Kalau kita dapat usaha dan dapat rezeki yang lebih banyak, Allah bagi, alhamdulillah, kita mungkin tak rasa apa-apa. Okey. Tapi kalau kita dah usaha, dapat sikit juga. Dan kadang-kadang kita soalkan kenapalah tak dapat banyak. Kenapa sikit? Kenapalah kering aja? Kenapalah susah sangat? Di kala itu kita kena balik kepada akidah kita, akan kata Allah bahawa aku memewahkan, memberi rezeki pada siapa yang hendaki, dan aku menyempitkan pada yang menyempitkan. Bermaksud kalau kita dah cuba dengan berbagai perkara sempit juga, mungkin itu adalah satu ujian pada kita. Kalau siapa ngantuk, bangun, duduk berdiri kat belakang tu, tak ada masalah. Janji jangan ngantuk. Allah meluaskan rezeki, okey? Sesungguhnya Tuhan mula meluaskan rezeki bagi siapa yang kehendakinya, okey? Allah yang akan tentukan, tapi kita ada perkara-perkara yang boleh kita usahakan. Kita boleh sedekah, okey? Kita boleh doa, kita boleh sembahyang tahajud, kita boleh bagi makan orang dan sebagainya. So Allah tentukan, dia luaskan rezeki atau sempitkan, tapi Allah juga membagi kita cara-cara untuk membuka rezeki itu datang kepada kita. Yang ni yang mewah memudahkan yang lain, bermaksud ditakdirkan kita mewah, adalah kita ada lebihan, maka kita kena sedekah dan juga kita kena berzakat. Cuma nak ingatkan sikit, ya, kita masuk aspek riba. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat ganda. So dalam kehidupan kita ni, bila kita mencari rezeki, ada aspek keuangan, ada aspek kredit kad, ada aspek pinjaman dan sebagainya. Hati-hati dengan riba. Sekarang ni tidak ada excuse untuk mengambil conventional loan. Okey? Tidak ada excuse untuk mengambil conventional insurance. Kalau orang call, cik saya nak ni ada satu package yang mana ada perlindungan macam ni, tanya satu soalan. Ini takaful ke ataupun insurans? Okey? Kalau dia kata insurans, cakap ya. Terima kasih, saya tak saya tak nak benda ni. Kata kenapa cik? Sebab dia insurans. Kalau dia kata kenapa insurans cik tak nak? Sebab saya orang Islam. Dia ada kaitan dengan riba. Cut short and move on. Okey. Sebagai seorang yang nak membina keluarga yang bahagia, untuk menempuh jalan takwa, nak melahirkan anak-anak yang soleh, perkara ni kita kena jaga, ya, supaya anak-anak yang kita lahirkan itu bersih daripada unsur-unsur riba dan kita sendiri. Sebab Allah memerangi orang yang bergelumang dengan riba, ya. Kemudiannya takwa.
Allah ada janji sekiranya kita bertakwa, okey, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi dalam mencari rezeki, membina keuangan, takwa juga kena jaga, ya. Sembahyang duha kena praktikan, ya. Walaupun kita muda dan sebagainya, tapi amalkan duha tersebut, ya. Awal-awal kerja pergi sebelum start office ke dan sebagainya, amalkan duha. Ringkas saja dua larangan tersebut, kerana dia ada kaitan. Duha itu Allah memberi keampunan. Bila Allah beri keampunan, maka dia bagi dia membuka rezeki untuk kita. Kemudiannya, sekiranya kita rasa sempit sangat dalam keuangan, okey, banyakkan istighfar, ya, banyakkan istighfar. Sebab ada janji Allah, sekiranya kita mohon ampun, nescaya akan dikirimkan kepada kamu hujan lebat, dan akan dibantu kamu dengan harta benda, anak turunan, dan dijadikan untuk kamu kebun-kebun, dan dijadikan untuk kamu sungai-sungai. Dikirimkan kepada hujan lebat, dan ke bawah tu semua dicerita harta benda, okey, kebun-kebun, sungai-sungai dan sebagainya. Itu semua satu analogi kepada keselesaan. Okey. Jadi kalau kita rasa diri kita kering aja, rasa macam sempit je, maka banyak-banyakkan beristighfar. Mudah-mudahan Allah akan bagi rezeki, membuka jalan-jalan rezeki. Kemudian Allah janji, dan siapa yang kamu dermakan, maka Allah akan gantikan. Amalkan sedekah. Tak mestinya RM5, RM10, tak mestinya hari Jumaat. Hari tu ada seorang kawan saya, dia bawa pencen daripada Petronas saja. Hampir orang scam untuk sedut duit daripada dia punya akaun. Orang boleh sedut, ya, duit daripada akaun kita. Kalau kita, masa ada seorang kawan saya hilang 7,000 sebelum raya itu. So yang ni kawannya lain, kawan sekolah rendah. Kemudian saya kata, dia perempuan lah, babe, kau sedekah sikit, tanda syukur, sebab duit lain, tak banyak duit hilang. Dia jawab, okey, nanti hari Jumaat aku kirim ke orang. Padahal masa saya bagi suggestion tu hari Selasa atau hari Rabu. Maksudnya dia tunggu 2 hari 3 hari nak tunggu Jumaat. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Sedekah ni, kalau dekat office tu, unjurkan, letakkan tabung sedekah untuk kat office tersebut, ya. So hari-hari kita sampai pun masuk 20 sen ke 50 sen ke RM1 ke untuk tiap-tiap hari. Buatkan demikian. Lepas tu kalau office nak bagi ke mana-mana, terpulang. Tapi letakkan tempat-tempat tertentu. So maksudnya tiap-tiap hari sedekah, walaupun sedikit, 10 sen, 20 sen, 50 sen, RM1, tapi tiap-tiap hari buat. Kerana insya-Allah ada rezeki-rezeki lain yang masuk. Satu lagi, kalau kita yang jenis yang buat sale, okey, yang buat jualan online ke semuanya, kita boleh katakan bahawa kita boleh sedekah. Masa sedekah tu, ya Allah Tuhanku, sambil bila sedekah tu doa, ya Allah Tuhanku, dengan sedikit kebaikan yang aku buat, dengan sedikit sedekah aku ni, aku mohon aku dapat jual benda ni dan sebagainya. Sebab kita ada kaedah mana kita bertawasul dengan kebaikan yang kita buat. So kalau orang yang banyak buat sale, yang memang ada kerja sale, kerja buat marketing, mungkin bersedekah itu merupakan salah satu cara untuk buat closing. Orang bertakwa menurut agama Allah, kemudian kepentingan. Okey, kita habis muka 3.5. Ya. Alright. Di sini adalah kaitan bagaimana menjalankan kerja-kerja dakwah. Ada kaitan dalam dari segi aspek rezeki dan pertolongan Allah SWT. So dalam kehidupan kita ni, saudara-saudara sekalian,
kita selalunya akan involve dengan diri kita, okey, jaga diri kita, kesihatan agama kita, keluarga kita, sebab ada keluarga kita sendiri atau keluarga yang lebih besar, kerjaya, keluar pukul 6.30 pagi, 7 pagi, balik 6 petang, 7 petang, 10 malam. Weekend pun kadang-kadang buka komputer, kalau kerja yang jenis tu. Buat harta, okey, membina harta, menyimpan, beli rumah, beli netra dan sebagainya, dan mungkin satu dua benda lagi. Tetapi kadang-kadang dalam kehidupan ini kita tidak meletakkan bahawa untuk berkhidmat kepada masyarakat itu sebagai satu kerja, sebagai satu aktiviti, okey, sebagai satu aktiviti dakwah, sebagai satu aktiviti khidmat masyarakat. Maka kita rugi, okay? Kerana Allah ada janji bahawa sekiranya kita menolong orang yang menegakkan agamanya, maka dia akan menolong banyak perkara. Tuan-tuan dan sekalian, dalam kehidupan ni terlalu banyak benda yang kita tak boleh kontrol, okay? Contohnya, kita dekat office kita kerja kuat, kita buat submission baik-baik, prestasi kita baik dan sebagainya. So bila sampai nak naik pangkat, okey, kadang-kadang pangkat itu hanya bukan diputuskan oleh bos kita. Bos kita ni okeylah, kita boleh kau tim, okey, kita boleh buat kopi untuk dia, kita boleh sediakan slide dia, dan kita mudahkan kerja dia, okey. Tapi bila nak naik pangkat, mungkin ada 3-4 bos lain yang akan juga memutuskan dalam mesyuarat pengurusan sama ada kita boleh naik pangkat atau tidak. Jadi kalau bos kita ni kita boleh kontrol, kita boleh baik dengan dia, kita boleh buat prestasi yang bagus, orang lain kita tak boleh kontrol. Orang lain kadang-kadang tak kenal pun kita. Bila nama kita, bos kita ketengahkan atau HR ketengahkan, dia tak kenal pun kita. Di situlah pertolongan Allah tu kita perlukan. Allah yang akan membantu, sama ada akan melembutkan hati-hati lain untuk kata, ya, orang ni boleh naik gaji, naik pangkat, transfer untuk dan sebagainya, ya. So contohnya kalau kita student, kita dah belajar betul-betul, kita dah jawab dengan betul-betul. Sekali sampai masa tu pukul 8 malam tu, kita punya lecturer nak tanda. Pukul 8 malam dia nak tanda, katalah pukul 7.30 tu lepas maghrib dia bergaduh dengan wife dia. So bila dia duduk nak tanda kertas tu, tiba-tiba tengok kertas kita yang first untuk dia dia tanda tersebut. Bayangkan, kalau siapa yang faham, bayangkan masa tu, okey, dia nak tanda kertas kita, tapi dia baru saja lepas bergaduh, dan kertas kita kertas yang pertama dia nak tanda. Bayangkan apa akan terjadi pada kertas kita. Di kala itu kita tak boleh kontrol. Di situlah pertolongan Allah SWT yang kita perlukan untuk melembutkan hati-hati orang, ya. Banyak perkara. Kalau kita buat sale, kita cakap banyaknya, kita buat flyer cantik-cantik, kita buat promosi dekat IG dan semuanya, tapi orang kat luar sana kita tak boleh kontrol. Di situlah pertolongan Allah yang kita hendak. Maka Allah kata atas satunya, jika kamu menolong agamaku, maka aku akan mudahkan banyak perkara, ya. Mari hidup bersama, ya. Mari hidup apa dia ni? Sederhana. Jangan engkau membelajarkan hatimu dengan boros. Okey? Bagaimana Allah katakan jangan berboros, kerana dia ada kaitan dengan saudara syaitan. Okey? Nampak ni ayat Quran, tapi sebenarnya dia elemen rancang wang. Contohnya bila kita membeli, contohnya kalau kita makan buffet. Kalau kita tengok bagaimana orang makan buffet, ya, dia ambil seberapa yang hendak, tapi penghabisannya 10%, 20%, 30% tak habis makan. Okey? Dan jadi dalam satu benda yang amal macam satu budaya dalam masyarakat kita, jenis makan tak habis. Kita takut orang kata kita lahap, kita lapar.
So jangan buat macam tu. Ya, itu adalah satu sikap. Contohnya bila kita ada anak-anak, okey, kita train dia supaya makan habis. Guna kaedah ambil sikit, makan. Tak cukup, ambil lagi. Tapi kalau dia buat juga, dia ambil banyak tak habis, sebenarnya macam mana? Kalau saya masa kecil, saya punya kata, duduk dekat situ makan sampai habis. That's how kita train, ya. Duduk dekat situ makan sampai habis. Jadi kalau kita tak buat macam tu, anak-anak kita akan kebiasaan ambil banyak tak apa, tak habis tak apa. Okey? So jangan buat macam tu sebab dia akan membawa kepada elemen boros. Alright, jom kita masuk kepada asas kepada rancang wang. Ada beberapa asas, iaitu goal, alright, kumpulan, budget. Okey, budget sangat penting, terutama masa kita muda, ya, kerana budget menentukan bahawa berapa belanja kita, berapa income kita, berapa perbelanjaan kita. Kalau tak ada budget, kita akan belanja ikut suka hati. Okey. Now, saya perasan dalam kita ni memang susah kita nak menyimpan. Memang susah. Kalau kita guna kaedah belanja dulu kemudian simpan, memang kita tak boleh simpan. Kita kena guna kaedah simpan dulu baru belanja. Di situ sebabnya bajet itu penting. Kalau dari muda lagi kita tak ada bajet, tak ada Excel file ke, sekarang boleh guna apps yang kontrol pembelanjaan kita, sampai ketua lah apa yang kita dapat akan habis. Sampai ketua lah kita tak akan punya sikap untuk jenis yang lokek, berkira-kira, tak mudah keluar duit. Okey? Jenis yang lokek, berkira-kira, tak mudah keluar duit. Itu sebabnya dalam satu konsep rancang wang, jangan ada duit banyak dalam kocek. Kalau kita ada duit banyak dalam kocek, kita rasa kita berduit. Okey? So kalau dalam kocek tu cukuplah sekat RM30 ke RM50 ke dan sebagainya. Yang lebih tu simpan dekat bank. Jangan mudah-mudah supaya kita tak mudah-mudah belanja. Cuma saya faham zaman sekarang ni ada Shopee, ada Lazada, ada apa lagi? Banyak kan? So duit yang dekat akaun pun mudah keluar. Hanya dekat sebab dengan kadang kita duduk di kursi di office, ya. Itu perlu satu tahap disiplin yang tinggi, ya, untuk jangan terlalu mudah berbelanja. Alright. So kita kena set loan rumah, PTPTN. Okey, kalau ada kredit card tuan-tuan sekalian, masa muda-muda ni kalau boleh tak payah. Tapi kalau perlu juga saya mencadangkan maksimum 3,000. Kredit 3,000 cukup. Ya. Jangan nak sampai 5,000 ke 7,000 ke 10,000. Sebab nanti bila bawa kredit card pergi shopping, window shopping, terliur nak beli barang. Okey. Bills, Astro, TNB, Air, Celcom, Telekom, Indah Water, MPAJ, Pejabat Tanah, Unify. Kalau dah ada Unify dekat rumah, okey, saya cadangkan tak payahlah Astro. Okey. Unify sekarang kalau you masuk sekarang you boleh dapat RM80 unlimited. Kalau you masuk dulu you perlukan lebih kurang RM129 unlimited Unify. Sekarang Celcom katanya Unify pun nak buat dalam RM80 unlimited. Ambil yang tu. Jangan spend banyak-banyak.
Ya, sebab kita pun selalunya ada rumah pun malam dengan weekend sikit. Sebab kadang-kadang kita punya handphone juga, kita ada package, okey, RM90 unlimited broadband. So kalau kita kira Astro katalah 100, Unify 100, kita punya handphone 100, itu je lah 300 kalau kita sebagai satu keluarga. So ada Unify, tak perlu dah Astro, tutup. Cuma kalau nak tengok EPL tu kenalah pergi kedai mamak. Ya. Yang memedihkan ialah bila kita ada anak-anak yang membesar, kos media kita pun, sosial media di rumah sendiri dalam keluarga kita makan sampai RM300-400. Itu satu cabaran. Tak boleh buat apa. Sebab itu kehidupan sekarang, ya. Tapi ada benda yang boleh kita potong, kita potong. Kereta, loan kereta, minyak, repair kereta, parking, tol, takaful. Kemungkinan kita kena bajet bulanan takaful. Sebab kalau kita beli kereta baru mungkin RM1,000-RM1,500 bila kita nak renew road tax. Bila kita kerja makan gaji, kita tak ada lebihan pada hujung tahun kecuali kalau ada bonus. Jadi kalau benda-benda yang besar macam road tax tu RM1,000-RM1,500, kita kena bajet bulanan. Kita start menyimpan supaya kita tidak tertekan pada hujung tahun. Okey. Pelaburan, takaful, simpan. Takaful saya cadangkan kepada tuan sekalian, ambil daripada muda. Ambil daripada sekarang. Ya. Sebab dia jauh murah. Saya dulu menggunakan takaful koperasi, tapi lepas tu bila koperasi tu dia punya tutup, dia punya unit takaful tu, saya dah tak takaful umur sekarang. Kalau saya nak masuk umur sekarang, umur 50, perlukan 300-300,500, 200,500 sebulan. Sangat mahal. Tapi kalau you all masuk at your age, mungkin RM80 saja. So masuk awal supaya benda tu dah masuk dalam kehidupan kita. Okey. Sendiri lunch, belanja rumah, lunch. Sekarang lunch satu hari berapa ringgit? RM6, 8, 10. Kalau tempat yang nampak half tu kan, berapa, RM8 dia punya ni, campur air mungkin 10-12. Sangat mahal. Generasi you all ialah generasi style, lifestyle. Makannya tak sedap mana, tapi dia punya setup dan semua cantik. Okey. Generasi kami, asal boleh makan, kami makan. Kedai mamak, okey. Okey. Starbucks berapa? RM8, RM12. So dalam lunch, kalau perlu bawa lunch daripada rumah. Ya. Bawa roti 2-3 keping dengan cheese dan semuanya, tak berapa sen. Mungkin bawa makanan malam tadi, you save a lot. Kalau you save RM5 satu hari, 20 hari, RM100. Okey, RM100. Kalau 20 hari RM100, that is, kalau gaji RM2,000, that is berapa? 5%, 5% of gaji. So siapa yang nak berkira, nak menyimpan, bawa lunch daripada rumah. Well, saya fahamlah kadang-kadang ada kawan-kawan jeling-jeling. Okey, dia jeling-jeling tak apa lah. Dia mungkin duit lebih. Okey, kita duit tak ada. Bukan dia tak ada, duit kurang. So kita buat cara kita. Masa saya muda-muda dulu, saya buat lunch di rumah, ada kawan kata, "Oh, yang orang nak buat rumah batu," dia kata. Okey. Tapi tak apa lah. Kita janji kita menyimpan. Mungkin RM100 yang kita simpan tu, kita boleh buat benda lain. Okey. So sikap tu penting. So fikir baik-baik sama ada kita boleh buat lunch atau tidak. Kalau dekat office, mungkin ramai-ramai masak nasi dekat office. Lauk masing-masing bawa. Ya? Sebab kalau nasi panas, apa-apa masuk pun sedap. So tong-tong dengan kawan-kawan, maka dia boleh menjimatkan banyak perkara. Kebajikan, duit dakwah, duit mak, duit anak dan semuanya, semua kena kira. So semua kena kira, ya. Dan kita tahu, kalau kita
selalu kering, selalu tak cukup duit, okey, dan kita kena tulis segala perbelanjaan kita kurang-kurangnya 3 bulan. Setiap yang kecil besar kita tulis, sebab kita nak tahu dekat mana duit kita bocor. Adakah kita jenis selalu beli coklat, okey, ataupun selalu petang-petang beli goreng pisang dengan cekodok, okey, walhal kita tahu dalam pukul 6.30, pukul 7 nanti kita nak makan lagi, okey. So kena buat tersebut. Sebab kadang-kadang bila kita makan petang pukul 4, pukul 5, nanti 6.30 kat rumah kita nak makan lagi. Mungkin kita kena kurang perkara tersebut, ya, untuk mengelakkan susut kocik kita, jangan juga susut bukan susut, naik badan kita. Kemudiannya simpan, bina reserve, ya. Saya galakkan yang saya sebut tadi. Salah satu konsep rancang wang ialah kita kena membina reserve. Kita kena prepare. Kita tak tahu masa depan, kita rosak ke, hilang kerja ke. So start saja kerja, first target kita kena bina reserve untuk 3 bulan. Kalau gaji kita 3,000 tapi perbelanjaan kita 2,000 sebulan, maka kita perlukan kena bina reserve 6,000. Ya. Satu bulan belanjaan 2,000 kali 3, 6,000. Lepas tu cuba naik kepada 6 bulan. Kena disiplin. Sebab tuan-tuan sekalian, kalau kita tahu bahawa kita ada duit di bank, okey, 5-6 ribu ke semuanya, hati kita selesa dan tenang. Kalau ada apa-apa kalau apa-apa berlaku, ya? Kalau tak ada, susah. Dan itu yang kita nak menyimpan semuanya. Satu yang tuan-tuan, saya pernah dulu, seorang staff saya, masa tu kami dapat first time, dia dapat apa, 4 bulan kot, 4 bulan ke 6 bulan bonus. Tiba-tiba dalam setahun lepas tu, tahun depan tu, mana dia dapat dalam 15,000. Tahun depan tu tiba-tiba dia punya kereta rosak gearbox, perlukan 2,000. So dia approach saya untuk pinjam duit dalam 1,000. Yang saya heran ialah apa yang telah dilakukan pada 15,000 yang dia dapat dulu. Okey, dia pergi Hong Kong lah dan sebagainya. Apa yang nak saya ceritakan tuan-tuan sekalian ialah bila kita ada cash, dia mudah meresap ke bumi. So kalau kita ada cash banyak, simpan setakat 3 bulan 6 bulan saja. Ya, mana tahu dapat harta karun ke. Yang lain lock tempat lain. Lock dekat unit trust ke, lock dekat beli apartmen baru ke, dan semuanya. Jangan biasakan ada duit banyak dalam simpanan. Dia akan cepat habis. Satu masa saya ada banyak duit, lepas tu kadang-kadang bila dia meresap ke bumi tu dengan kebaikan. Contohnya saya tengok lepas tu mana duit aku? Dia trace balik, sebab anak nak study, masuk universiti dan semua, okey lagi. Kita takut kita sekejap holiday, sana holiday, beli itu, beli ini dan semua, dia hilang. So kalau kita pun ada duit banyak, jangan simpan banyak-banyak, ya. 3 bulan, 6 bulan, setahun. Reserve yang saya cakap tadi, paling tinggi pun kita simpan untuk 2 tahun. Yang lain tu kita simpan, kita lock tempat lain. Ya, kalau tidak nanti dia akan masuk, dia akan meresap dengan mudah ke bumi. So ini antara suggestion daripada kawan saya. Daripada duit kita, perbelanjaan, hutang, perlindungan, pelaburan, kecemasan, 40% belanja, 30% hutang, 10% perlindungan, 10% pelaburan, 10% kecemasan dan sebagainya. Tadi saya cerita pasal saya kata duit income dalam 3,000. Okey. Saya
selagi anak saya tak lepas gaji 3,000, saya tak selesa. Bagi saya 3,000 adalah first level yang kita kena lepas. Now, ada kadang-kadang orang tanya saya, tapi duit tak cukup ni macam mana cik? Duit tak cukup, tak ada cara lain, buka pintu rezeki lain. Kena buka pintu rezeki lain. Berniaga ke, jual keripik ke, jual apa-apa ke, ya. Sebab tuan-tuan sekalian, kalau kita setakat bergantung pada gaji, pendapatan lebih kita kalau ada bonus. Tapi ditakdirkan kalau Allah nak bagi kita lebih, okey, dalam bulan-bulan mana-mana ke, rezeki itu tak akan datang dengan jatuh dari langit. Rezeki itu kena masuk dari pintu. Dan pintu itu kita kena buka, kita kena sediakan. Walaupun hanya jual pen. Kalau jual pen RM1, kalau orang nak bagi rezeki 100, mungkin tiba-tiba ada orang kata, Mat, kami nak buat seminar, boleh kau bagi supply 100 batang pen? Okey? Orang nak buat seminar, orang order 100 itu adalah asbab. Tapi yang penting Allah nak bagi kita rezeki lebih, dan kita dah buka pintu rezeki. Faham So kalau kita rasa pendapatan kita masih kurang, selain daripada kerja baik dekat office, dengan pula kita lalai, kita buka pintu rezeki lain. Kalau kita pandai buat kek, bila kita buat kek, setiap kali kita buat kek, sedaplah kek kau. Kau boleh tolong buatkan untuk aku tak? Buat kek yang tu pun orang kata sedap. Bermakna kita punya tangan memang bagus untuk buat kek. Ada orang pun staff Petronas resign sebab nak fokus kek, maka buat kek. Okey? Orang lelaki susah sikit. Apa saya nak propose. Tapi kalau macam kata nak buat property, silakan. Boleh PM saya, nanti saya tunjukkan cara. Saya coach untuk jadi seorang property agent. So, kalau kita rasa pendapatan kita masih rendah, tak cukup, mungkin kita perlu buka pintu rezeki satu lagi. Okey, ini kita dah sentuh tadi. Ya, reserve mula dengan 3 bulan, tambah jadi 6 bulan, best 9 hingga 12 bulan. Okey. Kalau siapa yang setengah study, mungkin kena cari kurang-kurangnya 6 bulan punya reserve. Bermaksud kalau sebulan 500, 6 bulan tu berapa? 6 kali 5 berapa? 3,000. Okey, mungkin kena kerja masa cuti dan sebagainya, ya. Anak saya yang seorang basuh pinggan, buat kerja kantin sekolah. Penat. Berdiri satu hari di kantin. Tapi dengan kerja-kerja tersebut masa universiti, buatkan kita akan menghargai duit. Bila kita kerja ada duit, nanti kita tak akan mudah-mudah untuk belanja duit kita, ya. Itu pengalaman yang penting. Okey, ni dia ada tambah sikit pasal reserve. Dia kata jangan membangunkan dana kecemasan dengan kredit kad. So jangan sebab kita rasa kredit kad, kita dah ada dana kecemasan, nanti kita akan terjebak dengan hutang. Start dalam apa keadaan, sediakan 1,000. So kalau hari ni kita tak ada 1,000, cepat-cepat sediakan reserve 1,000, just in case, ya. Kalau ada hutang yang tinggi, segera selesaikan. Sekiranya hutang rendah, okey, setiap anak tambah lagi sebulan perbelanjaan untuk anak yang belum bekerja. Maksudnya, kalau kita rasa kita nak lahir anak, kita try banner. Kalau kita sekarang ni kita dah ada reserve, katalah sebulan kita perlu 2,000, okey, kita dah ada 6,000, tapi kita dah nak lahirkan anak, maka cepat-cepat kita tambahkan reserve kita tu. Bukan cepat-cepat lah, kita usaha untuk tambahkan anak tu, reserve tu pada sebulan lagi.
Jadi reserve kita sekarang ni daripada 6,000, kita tambah lagi sebulan 2,000 jadi 8,000. Okey? Mana kita bersedia untuk anak tu, ya. Jangan laburkan dana ni ke tempat duit yang hilang. Jangan main share dan semuanya, letak tempat-tempat yang safe, ya. Mungkin unit trust, mungkin fixed deposit, okey. Mungkin tabung haji. Kalau nak masuk fixed deposit, katalah kita kita sebut 10,000, So jangan letak 1,000 tu, 10,000 tu dam satu buat. Yang 10,000 tu mungkin 5,000 12 bulan. Yang 5,000 lagi mungkin 6 bulan. Sebab deposit ni kalau kita cash awal, kita tak dapat dia pergi keuntungan. So kalau perlu cash, dan kita cash yang 1,000, yang 5,000 untuk yang 12 bulan tu masih lagi ada keuntungan untuk kita. Apabila dana ini digunakan, keutamaan pertama ialah mengumpul kembali. Maksud kalau kita dah guna, kita kena cepat-cepat untuk top up dana tersebut. Right, kita masuk dalam perkahwinan, ya. So saya telah sentuh bajet, saya telah sentuh reserve. 5 minit lagi. Wih, 5 minit. Lepas tu Q&A. Oh, saya ingat 3.5 tadi. Tak. Alright. Okey. Perkahwinan. Pertama, pilih pasangan low maintenance. Kalau ada pilihan. Ada yang dah angguk-angguk. So jeling-jeling sikit bila nak berkenan kat orang tu. Tengok style dia. Okey, dia jenis yang brand ke. Okey, kalau lelaki dengan sport rim kereta ke. Rokok kena tengok juga. Okey, kalau dia rokok kalau dia satu hari RM10, okey. Satu kotak sekarang RM15-17. Okey. Pertama, dia akan cepat mati. Okey. Yang kedua ialah RM10 kali 30,300 kali 12 3,600 kali 10 36,000. 10 tahun hilang 40,000. Ya. Kalau rokok. So kalau perempuan, beg tangan, baju jenis makeup ke, handphone kena semuanya kena tengok, ya. Lepas tu dia jenis daripada keluarga FF ke. Sebab kalau dia jenis keluarga FF, bukan kita nak diskriminasi dia. Dia ada what call it, ada kebiasaan. Dia ada kebiasaan dia. Dia mungkin selalu pergi holiday ke semuanya. Nanti kalau dia kahwin dengan kita, tiba-tiba kita ni jadi memang susah nak pergi holiday, dia akan stres. Dulu dengan mak ayah dia selalu pergi holiday dengan kita, tiba-tiba nak pas sekali pun susah. So kita kena tengok. Kalau yang dah kahwin, ada kahwin kan, so kena adjust lah kan. Sikap dalam Melayu. Kalau lelaki, rokok, audio system ke, sport rim, seluar baju, selalu ngeluh tak ada duit. Tapi kena tengok juga, ya. Persediaan kahwin. Ni ramai dah kahwin ke ramai belum kahwin? Ramai dah kahwin ya? Oh dah terlambat dah. Okey, tak apa. Ni mungkin ada untuk adik-adik kalian. Beranikah kita melawan arus atau bersama dengan arus budaya? Perlu berhutang. Okey. Untuk majlis kahwin. Tuan-tuan sekalian, bila kahwin, orang yang wajib dijemput atau yang perlu tahu kita kahwin ialah kawan-kawan kita. Orang-orang yang kenal kita, supaya kalau kita berkepit dekat KLCC tak jadi fitnah. Okey. Zaman sekarang ni mudah nak buat macam tu. Nikah, sanding, keluarga orang kecil, lepas tu masuk dekat FB ke IG. Hey, hello, saya dah kahwin. So kawan-kawan kita yang 200, 300, 400 orang terus tahu. Oh, dia dah kahwin, jangan kacau. Okey. Berapa hantaran kahwin? Masalah dalam sekarang gini ialah hantaran kahwinnya menjadi banyak sebab orang masukkan sekali belanja kahwin.
Kalau belanja ni kahwin tu, kalau yang nak ikutkan apa ni majlisnya, paling kurang sekarang 15,000, 22,000. Susah yang bawah 10,000, ya. So jadi masalah. So kalau yang belum kahwin kena nego dengan mak bapak untuk rendahkan, ya. Lepas tu kena nego. Kalau hantaran tinggi tak apa, tapi nego dengan mak bapak supaya bagikan duit tu kepada kita semula. Ya, kalau mak bapak nak buat besar, dia guna duit dia. You all perlukan duit itu untuk start your life. Nak jemput semua orang atau tidak, saya dah sebut. Okey. Perlukah souvenir yang membazir? Bagi mak, Allah, dekat rumah kami banyak mak. Okey. Paling tidak orang kata sekarang ni bagi kerepek lah. Bekal dia akan bagi apa ni untuk industri kecil kita. Okey, walaupun RM3, tapi walaupun RM3 tu sekalian, kalau dah 1,000, RM3,000 juga, ya. Tak ada seorang pun berani yang bagi telur sekarang kan. Zaman dulu bagi telur je sebiji. So jangan bagi yang sebenarnya yang mau mengarut, ya. Berani tak buat majlis kecil, hanya family saja. Kalau orang Hollywood punya star tu kan dia kata private ceremony 200 orang. So berani tak kita buat atau tidak tersebut? Zaman sekarang boleh. Sebab kita ada IG, ada FB, untuk kita tayang bahawa kita untuk kita umumkan bahawa kita telah kahwin. So belanja kahwin, hantaran kahwin dalam 5,000 saja. Ada berani? Paling kurang 10 kan. Majlis kahwin beramai-ramai. Kalau yang belum kahwin, sekarang ada kadang-kadang kerajaan buat ke, NGO buat ke, Ikram ada buat, join. Kalau setakat bayar 1,000, 2,000, join. Kadang-kadang kalau dulu UIA pernah buat, bayar dalam 2,000, lepas tu you boleh bawa dalam 200 orang, dalam 100 orang ahli keluarga, 50 ke 100, join, ya. Sebab dia banyak. Yang pentingnya ialah pada hari esok kita lepas nikah, lepas bersanding, kalau ada bersanding, ataupun lepas honeymoon seminggu, tak ada hutang. So kalau you all dah kahwin, you all pastikan adik-adik kalian ada konsep itu. Yang pastinya bila kau balik daripada honeymoon 3 hari 4 hari kat mana-mana, bulan depan tu kau tak perlu bayar hutang. Okay. So buatlah majlis mengikut kemampuan. Kalau nak buat besar-besar, slow talk pada mak bapak. Mak, buatlah mak, pakai duit mak, kami tak ada duit. Kalau nak besar-besar kami nak kena hutang. Okay. Sebab kadang mak-mak yang lebih-lebih, ramai mak-mak belakang tu. Right, hutang kahwin saya dah sentuh. Belanja masuk rumah. Okey. Boleh angkat tangan tak siapa yang belum kahwin? Deposit 2 bulan, deposit bil setengah bulan, bayar bulan pertama, ini slide lama. Tak adalah sewa 600. Kalau sewa 800 pun dekat 3,000. Nak masuk rumah je RM3,000. Itu belum masuk katil. Sanggup tak tidur tanpa katil? Tilang kena belilah, aku tak kira belakang. Peralatan dapur dan sebagainya, ya. So, mulakan hidup bersama. Isunya ialah kita telah dibesarkan ikut mak bapak, dan kita kadang-kadang mengikut style mak bapak. Kalau mak bapak yang jenis mewah tak berkira, maka kemungkinan itulah perangai kita, ya. Kalau mak bapak yang kata jaga duit, simpan duit, kira duit, mungkin kita juga kena berkira, ya. So sekarang kita duduk berdua dengan bajet yang sempit, ya. Kalau income 2 orang mungkin 4,000. So sikap sabar berdua, berkorban 2, ubah suai sikap. Jangan expect semua ready. Okey. Dikit-dikit, sikit-sikit. Okey. Kalau katil tak mampu, beli tilam dulu. Ya. Bersedia untuk tidur atas tilam tanpa katil, masak mencangkung sebab apa ni? Kontrol cash flow mengikut kemampuan. Bentang, ya. Elak hutang menjadi banyak secara mendadak. So jangan mudah-mudah guna credit card. Okey, sekarang dah kahwin. Okey. Bincang bersama.
Pendapatan bersama, perbelanjaan bersama, hutang masing-masing ada. Bersama pun kalau untuk perempuan, saya tak cadangkan guna joint account. Untuk orang perempuan, akaun masing-masing jaga akaun masing-masing. Seorang lelaki ni nilai dia tinggi. Okey. So kita tak tahu masa depan. Okey, tadi saya ada seorang kawan dia tulis 6 faktor yang supaya dia dipilih. Lepas tu saya jawablah dekat ni. Bini orang. Dia jawab, oh sekarang tak lagi. Muda lagi. Maksudnya sekarang tak lagi. Bila saya kata bini orang ni, lepas tu sekarang tak lagi, maksud dia pun dah bercerai. Saya pun jawab, satu lagi statistik. It is real. It is real. Okay. Bahawa 5 tahun perkahwinan adalah kapal yang terumbang ambing. You pass first 3 years tu lagi umbang ambing lah. You pass 5 tahun baru dia insya-Allah dia stable. Okay. So kat mana saya? So dia kata yang kalau yang perempuan urus you punya account. Lepas tu kena ingat, kalau kita mampu pun jangan nak tunjuk sangat mampu pada suami. Sebab nanti suami akan jadi terlalu selesa. Okey? Suami ada tanggungjawab dia. Untuk suami, miskin tak miskin, you kena bagi duit pada isteri. Walaupun sekat 300 ke 500. Itu adalah maruah seorang suami. Itu maruah dari segi aspek suami. Untuk perempuan, itu adalah respek seorang perempuan kepada suami. Orang lelaki yang tak boleh bagi duit pada suami, pada isteri untuk belanja rumah, respeknya akan hilang di masa ke semasa. So pandai-pandai nego. Yang perempuan jangan terlalu because I love you, I give you everything, you kena juga berkira-kira. Ini bukan mencucuk and provoke Betul terang, terutama hutang-hutang keperluan keluarga sendiri. Keperluan keluarga sendiri. Now, kadang-kadang mak bapak kita, okey, terutama yang mak bapak yang dah tua ke ataupun income rendah, dia expect anak-anak dia bagi 100-200 ringgit sebulan. Okey? Yang suami kena tahu benda ni dan kena redakan. Sebab bila kita kahwin, kita bukan hanya kahwin dengan orang sebelah. Kita kahwin dengan keluarga dia, dengan circle dia. Okey? So, kalau mak ayah ada expect 200 bulan daripada anak perempuan dia, so masukkan juga dalam akaun. Kalau isteri kita tak mampu, mungkin kita kena top up RM50 ke dan sebagainya. Share tabiat berbelanja. Ya, kalau nak bincang-bincang, saya suka macam ni, saya macam tu kan sebenarnya. Sebab kadang-kadang ada yang pantang ada duit, dia nak membeli je, ya. Tapi kadang-kadang Allah ni Maha Kuasa, dia bagikan seorang ni yang jenis pandai urus duit, yang seorang ni jenis pantang ada duit. Okey. So kalau lelaki yang jenis pantang ada duit, yang perempuan sebut, bang, bagilah gaji abang kat saya, biar saya urus. Okey. Memang ada kawan saya yang dia diserah gaji dia pada isteri dia. Dia nak keluar, dia minta duit kat isteri dia. Tapi jangan beritahu pada mak bapak. Nanti mak bapak kata, ni dah kena queen control, ni dah kena nasi kangkang. Itu adalah rahsia antara you berdua. Okey? Sebab kita nak memastikan keluarga kita selesa dan terancang. So siapa yang pandai ada duit, pandai jaga duit, dialah jaga duit. Buat budget baik-baik, berbahagi pembayaran sebaiknya, siapa bayar apa dan bertolak ansur, ya. Mungkin ada yang bayar kereta, mungkin ada yang bayar rumah dan sebagainya. Wah, dah lebih sikit ni, ya. So, cadangan untuk pasangan baru, mulakan simpanan 10%, target 3 bulan, ambil perlindungan takaful cepat-cepat. Hidup mampu jauh hutang. Cuma saya ingatkan, beli rumah awal. Sebab kali ni bagusnya lelaki ramai, ya. Last time tu rasa 6 orang je lelaki. Okey. So lelaki decide untuk beli rumah awal. Kecil mana, itu cerita lain. Sebab bila kita ada anak, okey, kadang-kadang kita mati sebab jatuh motor atau sebab bergaduh tepi tengah highway.
Okey. Apa ni, kita tak mahu isi kita tak ada bumbung. Kita tak mahu isi kita dah lah nak besarkan anak-anak, kena bayar 600-800 ribu ringgit sebulan apa ni sewa rumah. Kita tak mahu tu. Biar dia dapat didik anak kita dengan baik. Dia nak kahwin lagi tu cerita lain. Okey? Tapi kita memastikan bahawa isteri dan anak kita ada bumbung. Kalau kita ni. Sekarang ni ada rumah mampu milik Selangor yang 250,000 dan semuanya. So mohon cepat-cepat. Sekarang ni pun balik ni tengok ada peluang masuk, beli atau tidak, ya, supaya kita ada bumbungnya. So dah nak sikit lagi. Okey, sifat-sifat yang kita nak ni, simpan dulu baru belanja. Sikap-sikap penting dalam merancang wang, simpan dulu baru belanja. Kalau belanja dulu baru simpan memang tak menyimpan. Cuba simpan kurang-kurang 10%. Amalkan simpanan paksa. Kalau perlu buat potongan force saving, buat potongan gaji, buat potongan gaji. Sebab kadang-kadang kalau kita nak simpan sendiri susah, ya. Tumpukan apa yang utama, jangan nak main beli saja, ya. Ingat, kena orang yang nak rancang wang ni dia kena lokek, berkira, tak mudah keluar duit. Belanja bila berkira, berkahkan hati. Pantau perbelanjaan bulanan, kurang-kurangnya tahun-tahun pertama perkahwinan. Bila kita dah ujung-ujung kita dah agak dah biasa. Jangan pinjamkan duit hilang, itu cerita lain. Enjoy apa yang ada. Okey. Sekejap. Nanti resah pula apa ni. Ni. Okey, kita skip ni. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya ceramah ni paling kurang 24 jam. Okey. So sekejap. Macam mana kita nak laju kan? Okey. Untuk rezeki selesa cukup teruskan menempuh jalan takwa. Baca Quran setiap hari, kurang-kurangnya satu muka surat. Doa-doa, sembahyang duha dan semuanya. Percaya rezeki melimpah. Rezeki banyak tuan-tuan sekalian, ya. Terutama yang kalau yang nak kaya. Kalau orang yang nak kaya tak percaya rezeki ni banyak, dia takkan kaya lah, ya. Terutama yang bisnes. Amalkan duha, sedekah berterusan walaupun sedikit setiap hari. Giat dan dakwah, Allah tolong insya-Allah. Sentiasa berdoa penyerahan kepada Allah. So penghabisannya saya nak tutup. Tingkatkan pendapatan. Kalau kita rasa hari ini kita pendapatan kecil, tingkatkan simpanan, pelaburan dan kurangkan perbelanjaan. So itu yang dapat saya sharekan dalam masa 1 jam lebih sikit ini. Mudah-mudahan memberi manfaat, ya. Kalau ada sesi yang pukul 9 sampai pukul 1 cerita bab ni je, saya galakkan tuan-tuan dan puan sekalian untuk hadir sama. So saya serahkan kepada pengurusi. Terima kasih Tuan Haji Harun. So saya juga kalau ada soalan. Kalau ada soalan. Soalan pertama, bolehkah advice untuk anak pertama perlu ke planning untuk rancang kewangan lebih dulu? Right. Anak pertama atau anak lain semua sama saja, kena rancang. That's why kita memandang jauh ke hadapan. Walaupun hari ni kita anak baru satu, tapi kita mungkin nak set dan semuanya. Cuma cerita pasal anak, dan orang selalu tanya, perlukah ada takaful pendidikan anak-anak? Right. Dia itu terpulang mengikut kemampuan. Tapi selalunya, katalah kita rancang, kita ada 6 anak lah kan. Kita 6 anak. So satu anak 50,000, 6 anak 300,000, right? Kalau kita ambil takaful pendidikan
untuk seorang anak, kita mungkin kena bayar katalah RM80. RM80 kali market 5 5 orang. 85 kali 80 kali 5 jadi RM400. Untuk 5 orang takaful pendidikan anak-anak. Dia punya total mungkin RM50,000 5 orang tu RM250,000 punya perlindungan. Tapi kalau kita guna RM400 ni, kita ambil takaful hayat untuk kita sendiri, mungkin kita akan dapat lebih daripada RM250,000. Okey? Bermaksud kalau kita nak ambil setiap maksudnya kalau kita nak ambil untuk takaful kita RM250,000, mungkin kita tak perlu bayar sampai RM400. Mungkin hanya bayar mungkin dalam RM250. Okey? Jadi kemungkinan besar kita tak akan mampu untuk ambil takaful pendidikan untuk semua anak-anak kita. Sebab dia sampai RM400, RM500. Tapi kalau untuk diri kita yang boleh cover, apa-apa berlaku boleh cover ni RM250,000, kita RM200, RM250 kita boleh bayar. So saya menggalakkan, cuma beza dia beza dia kalau kita ambil takaful hayat untuk diri kita yang RM250,000 tu, kalau kita meninggal, dia akan difaraidkan. Itu je satu isu dia. Kalau untuk anak-anak ni yang 5 orang ni yang 50 ni RM250 ni, kalau kita meninggal, dia takaful tu akan terus pergi pada anak-anak yang kita tentukan. Dia tidak difaraidkan. Dia akan semuanya. Ya. Okey. So itu beza dia. Jadi perancangan kewangan tu kena ada, tapi dia kena ada cara dia lah. Now, satu lagi nak ingatkan, okey, para isteri. Kalau suami kita jenis kerja yang tak menentu dan dia tak ada takaful ke dan semuanya, para isteri boleh ambil takaful untuk suami. Tapi penerima manfaat ialah nama isteri. So apa-apa berlaku pada isteri, pada suami kita yang tak ada perlindungan ni sebab kerja sendiri ke dan semuanya, apa-apa berlaku pada dia, kalau kita kata ada perlindungan RM200,000, maka RM200,000 tu akan dapat kepada kita. Sebab kita penerima manfaat. Kalau dia kahwin pun dia tetap akan dapat pada isteri yang bayar. Ya, dia akan difaraidkan. Banyak kan. Wah. Okay. Soalan, jika suami isteri bekerja, apa cara terbaik untuk urus kewangan? Urus kewangan, bincang akaun masing-masing. Ya, urus kewangan, bincang akaun masing-masing. Tetapi yang isteri jangan terlalu pemurah, kena berkira juga. Ya, sebab suami ada tanggungjawab dia. Bolehkah orang Islam jual fixed deposit? Boleh, sebab ada syariah, ada fixed deposit syariah. Pelaburan harta tanah itu cerita lain. Pelaburan harta tanah mana lebih penting, lokasi atau harga rendah, cerita lain. Apa pendapat tuan tentang ASB di sisi Islam? Okey, mengikut fatwa kebangsaan pada 2008 rasanya, ia adalah harus tahu. Tapi dia tak, kalau ikut SC Security Commission, dia masih lagi belum syariah compliant. Tapi buat masa ini banyak unit amanah, tabung amanah yang memang dah syariah compliant. So kalau saya ambil yang tu. Okey. Kalau saya terima amanah ni, dulu pun saya dah ambil 100,000 loan untuk buatnya. Tapi ada isu-isu teknikal yang perlu diselesaikan. Tapi Majlis Fatwa telah mengatakan dia harus. Sekiranya isteri mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dari suami, apa nasihat untuk kedua pasangan? Dia macam saya katakan, masing-masing cover apa yang dipersetujui.
Okey. Dan suami masih tetap ada tanggungjawabnya. Duit lebih isteri simpan lah. Buat investment, beli ke apartmen ke semuanya. Sebab kalau tak buat simpanan, tak buat investment, duit tu akan habis lah. Beli make up. Kalau beli rantai okey lagi. Boleh gadai, beli handbag yang 5,000 ke 3,000. Okey. So kena ada disiplin. Tapi suami okey. So sebab itu duit isteri suami tak boleh touch ke? Memang kita tak minta, tapi kita boleh disiplinkan. Suami boleh kata, okey, yang you kena simpan 1,000 sebulan. That you kena simpan 1,000 sebulan adalah instruction. That's how you control. Okey. Lepas tu dia nak lebih belanja ke tidak? Okey, memang kita tak nafikan bahawa kita ni memang susah disiplin untuk susah berdisiplin untuk menyimpan. Itu sebabnya kita kena beli rumah, kita kena beli unit amanah. Kalau ada duit lebih mungkin beli emas dan sebagainya. Jadi bila kita dah beli benda-benda yang macam ni, ada duit lebih nak beli aiskrim, belilah. Nak minum yang dekat Starbucks yang tiap-tiap hari yang RM15 satu cup tu, silakan. Sebab kita dah cover benda-benda basic ni. Okey? Jadi settlekan benda basic, settlekan membina harta, settlekan untuk anak-anak, settlekan untuk sedekah semuanya. Lebih tu silakan untuk enjoy, ya. Kalau nak holiday, buat tabung holiday. Jangan guna credit card, jangan buat loan. Nak pergi holiday setahun lagi, buat satu tabung, perlukan 3,000 tiap minggu, tiap bulan simpan 100. So kita holiday dengan duit yang memang khas untuk holiday. Untuk yang baru mula berniaga, berapa persen yang peniaga perlu reserve dari keuntungan atau 100%? Dia kata berniaga berapa persen yang berniaga, berapa persen yang kena saving. Dia bukan, bila kita berniaga, kita, kalau saya sebagai property, saya guna kaedah, kalau orang dulu dia kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kalau orang bawa Grab bolehlah guna kaedah tu. Kalau macam orang property, kita kami kais tak tahu bila dapat. So you kena tahu nature you punya business, okay? So at the end of the day, seperti dia balik kepada yang kata tadi, bahawa kita kena buat reserve paling kurang 3 bulan. The next is 6 bulan. So dapat lebih, boom, go for reserve, simpan reserve. Sebab kita tahu bahawa kita tak tahu kita buat closing. Kita tak tahu bulan ni kita dapat banyak ke sale, bulan depan ke banyak ke sale, kita tak tahu. So kita perlukan duit reserve untuk perkara tersebut. So guna konsep, guna kaedah tu, bahawa kita perlu kurang-kurangnya 6 bulan reserve baru kita selesa, ya. Mana lebih bagus pelaburan rumah, land atau kondo? Okey, nak sentuh rumah Rumah ni, bila kita buat hartanah ni, dia ada sama ada pertama ialah ikut kemampuan kita untuk bayar bulanan. Kalau rumah, kalau KL ni 500, 600, 700 ribu. Kalau single story tu mungkinlah dapat dalam 400 lebih. Tapi kalau double story 500 lebih lah, 500 hingga 700, setengah tempat 800. So kadang-kadang kalau sewa pun dia tak boleh cover bayaran loan bulanan. So kalau macam tu mungkin kondo atau apartmen yang 250,000 ke yang bayar, yang sebab you all muda lagi, mungkin yang boleh bayar sebulan 1,200 ke. So kalau sewa 1,000 pun, kalau top up 200.5 dan sebagainya. So itu sebenarnya isu yang pertama. Isu pertama, boleh tak sewa rumah tersebut bayar loan bulanan. Kena ingat, kadang-kadang ada bulan-bulan yang kita miss bila orang tenant keluar rumah, kemudiannya mungkin perlukan sebulan 2 bulan untuk masuk orang baru dan sebagainya.
So kat situ kena ada reserve, ya. Sebab kalau kena sebiji 2 biji nak bayar 1,000 2,000 pada bank tu agak ketat jugalah, ya, kalau tak jaga betul-betul. So ikut sekarang ni ialah kondo lebih baik semuanya, ya. Tapi the best still rumah, kalau dapat harga yang berpatutan dan kalau kita mampu. Tapi kalau untuk kaedah rental boleh dibayar oleh boleh rental, boleh bayar loan dan kondo. Tapi kena study betul-betul, kena cari yang kaedah keuntungan hartanah dibuat semasa membeli. Maksudnya yang kita beli tu ada diskaun 10% ke 20%, ya, dan sebagainya. Itu satu bab yang agak lain. Right. Saya nak keluarkan 5,000 daripada kelas fee untuk unit trust, cadangan berapa tahun untuk permulaan? Cadangan berapa tahun untuk permulaan? Yang tu saya tak faham berapa tahun untuk permulaan. Tapi kalau ada secara berkala memang bagus, ambil sedikit daripada LBSP tu masuk ke unit trust. Cuma jangan sign borang sampai banyak-banyak borang. Biar ejen tu datang menghadap setiap 3 bulan kan, setiap 3 bulan ke apa ni, setiap sekali atau 2 kali dia datang menghadap kita. Jangan sign sampai 1 tahun, sampai 3-4 borang. Biar dia menghadap kita, biar dia datang mengeteh pada kita, biar dia terangkan market macam mana, kita punya investment macam mana. Kalau you sebab kadang-kadang investment ni dia turun rendah dan semuanya. Kadang dalam unit trust dia kadang kena buat switch, okey, pindahkan dan semuanya. So peringkat awal ni biar setiap kali tu kalau tak pun sekali 2 kali dia datang menghadap kita. Sebab kita nak belajar apa ni unit trust tersebut. Kita nak belajar market share tersebut. Kalau kita main sign dia untung makan commission lah. Tapi dia tak share pun ilmu ke, apa yang berlaku ke, market down, market up ke, dan apa teknik ke dan sebagainya. So sign 1-2, kemudian suruh dia menghadap kita untuk mengeteh dan kita boleh tanya. Tapi di masa yang sama pun kita kena membaca, jangan main invest saja. Dua soalan terakhir. Kenapa beli rumah dari beli kereta? Okay, which one is better? Menyewa dulu dan beli landed property atau trust beli whatever property for long term planning? Okay, beli rumah dulu atau kereta? Bagusnya beli rumah dulu. Tapi yang saya nak remind ialah jangan ada sampai 2 kereta. Kongsi-kongsi lah, belajar susah sikit. Kalau ada 2 kereta ni, beli kereta ni 400-500 bulanan, okey. Minyak 200-300, tu berapa? 4 dan 6, 7. Lagi apa? Tol dengan parking 100. Okey. 400 campur 200 campur 200 700 800 maintenance. Kalau kita baru okeylah, dia 3 tahun 5 tahun dia okey. Sebenarnya kalau dari segi lebih detail kita akan buat kajian belum kita baru atau kita lama. Kemudian road tax sebulan 100. So all in kereta yang kita nampak bayar 400-500 sebulan tu, dia perlukan 700-800 sebulan. So kalau kali 2, so jadi 1,500. Kalau 1,500 daripada income 2 orang katalah 4,000-5,000, dah berapa persen tu? Kan? Dah hampir 20-30%. So masa muda-muda ni kalau setakat
joint income 4,000 ni kereta satu lah. Kalau dah masuk joint income 6,000, 8,000 so itu cerita lain. Kan? Bila you breach 6,000 ke atas, 8,000 ke atas, you dah different league. Kalau you setakat joint income 4,000 ke bawah ni, you masih lagi, saya katakan tadi bahawa sempit, cukup-cukup, sempit, cukup-cukup, sempit, cukup-cukup. Bila dah masuk atas tu, baru you masuk mungkin level selesa dan mungkin mewah. Menyewa dulu, okay, which one better, menyewa dulu dan beli landed atau terus beli whatever affordable property? Kalau nak terus beli, okay, jawapannya kalau saya, beli dulu. Cari unit apartment yang 250,000 ke, kan, bawah 300,000, beli dulu. Kalau nak landed single story pun 400,000, okay, double story 500, 600, 700. Berapa? Tuan-tuan sekalian, kalau loan 500,000 ni tuan-tuan sekalian, okay, loan rumah 500,000 ni, kita akan bayar 2,500 sebulan. Okay, so banyak. Kalau bawah 250,000, 300,000 ni, mungkin kita bayar dalam 1,200, 1,500. So jangan sempitkan diri tak pasal-pasal. Anak baru 1 ataupun 1,5. Okay, so nanti bila mampu, rumah yang ada sekarang ni kita boleh sewakan, dan sewa tu boleh cover bayaran bulanan, sebab setakat 1,000, 1,200. Nanti setiap 3 tahun 1,000 naik. So kita just kumpul beli untuk rumah yang landed lah bila anak kita 5-6. Okay, yeah, right, tu je. Terima kasih semua, moga-moga yang bermanfaat. InsyaAllah moga menjadi keluarga yang bahagia, mawaddah warahmah, dan membina anak-anak yang soleh dan muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Harun bin Yusof atas puasa tadi.